dalam keadaan kita dalam melaksanakan fardu ain yang wajib bagi diri kita. Apa dia? Kita kenal Allah. Kenal Allah maknanya belajar agama, kita belajar melalui cara dan kaedah selibus yang betul. Kita kenal Allah. Dan macam guru kata, bila dia tanya nanti dalam kubur, siapa Tuhan kau? Maka amal itu akan jawab, Allah Tuhan aku. Itulah kesudahan dia. Hanya beberapa saat ke soalan. Hanya beberapa minit ke soalan menentukan kita selamat tak selamat di wadah dan kita selamat tak selamat di alam seterusnya. Jadi, ajar diri ini, ajar dia, ajak dia, pujuk dia, cakap dengan dia, bagi tahu dia, pimpin dia, engkau kena syukur dengan apa yang Allah beri pada engkau. Lepas tu mula-mula nak syukur ni nak kena rasa. Rasa yang duduk majlis ilmu ni, Allah pilih kita. Mana ulama tu cakap. Allah pilih kita. Bila kita dipilih, yang Allah pilih, maka kita jadi orang terpilih. Bila orang terpilih, kita mesti bersyukur pada yang memilih. Dengan apa? Dengan puji dia. Pada lidah dilapaskan kalimah puji. Alhamdulillah. Pada hati dirasakan sungguh-sungguh, sangat-sangat terima kasih pada Allah pilih kita lagi untuk belajar. This is not our routine, daily routine. Ini adalah pemberian Allah. Boleh juga nanti satu hari tiba-tiba rasa malas nak belajar. Kalau malas belajar dengan saya, pergi belajar tempat lain boleh tahan lagi. Takut dengan orang lain pun tak nak belajar. Dan kita tak perasan, kita disibukkan oleh hal sesuatu. Itu yang bimbang. Wah. Ya, Ustaz. Wah, dekat mana sambung wah? Okey, baris kedua, nombor 2, taradud yakni berbolak-balik. Okey. Untuk tak pening, saya keluarkan satu lah. Kalau hati seseorang itu, dia berbolak-balik. Dia rasa aku ni percaya ke Allah? Tak percaya ke? Tak percaya pun aku ni. Aku tak percaya lah. Aku percayalah pada Nabi. Tetangga, tak percaya ke Nabi? Gitu. Itu namanya bolak-balik. Lepas tu minta dengan Allah, tetapkan hati kita, sabbit qalbi ala dinik, din agama engkau, wala ta'atik, dalam taat pada engkau. Ada ulama tambah wala syariatik, dan pada syariat engkau. Minta Allah tetapkan dalam hati. Minta Allah tetapkan dalam hati. Tetapkan dalam hati. Yakin yang jazam yang kita dah belajar tu, tetap. Jangan berubah. Saya beri contoh lah. Masa keluar kata kena ambil vaksin. Contoh ni. Kita pun kata ambil vaksin lah. Tiba-tiba kita tengok dalam internet apa semua. Kita kata nak ambil ke tidak vaksin ni. Ada rasa gitu tak? Ada tak rasa gitu? Kita dengar orang ni kata ada orang kena vaksin gini, ada orang kena vaksin jadi gini. Kita kata nak ambil ke tidak? Lepas tu kata ambil lah. Lepas tu kita kata dengar buka lagi YouTube, dengar pula orang ni kata anak saudara saya ambil vaksin jadi macam ni. Kita kata nak ambil je tak? Ada pula kata vaksin ni tak diuji lagi. Patutnya kena uji pada tikus dulu baru bagi kat manusia. Sekarang tak sempat uji, orang nak menega, orang bagi je kita pakai, kita jadi manusia makmal. Nak ambil ke tidak? Lepas tu ada pula kata kalau ada vaksin nanti badan kita, imuniti kita kuat. Nak ambil lah. Ada pula kata nanti gini, tak nak ambil lah. Nak ambil lah, tak nak ambil lah. Itu yang dinamakan taradud.
Okey. Mula-mula bila kempen keluar, contoh ni, saya beri contoh Beri contoh jadi orang faham lah kot. Bila kempen keluar, kita kata daftar Alam Sejahtera. Kita kata bila lah nak panggil aku ni. Okey. Apa yang menyebab tiba-tiba kita kata, nak ambil ke tidak ah? Sebab apa? Sebab kita dengar ada another opinion. Yang opinion ni pun kadang datang daripada pakar perubatan tu. Okey. Menyebabkan kita goyang. Maknanya yang tadi yakin 100% nak ambil, dia jadi kurang. Petang kan, yakin balik. Pagi ni, dengar pula cerita orang lain kata pasal vaksin tak bagus. Jadi begitulah. Sama macam keimanan ni. Apa yang menyebab manusia tu dia goyang atau dia berfikir macam ni balik, dia patah balik, kenapa? Sebab apa? Sebab dia ada dengar benda lain orang cakap. Yang against dengan apa yang dia yakin. Against ni apa? Bertentangan. Boy. Untung saya ada pakar-pakar bahasa Inggeris. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Orang ambil TESOL, dia ambil TOEFL. Teaching Jawa English, teaching Jawa as a second language. Cuba. TOEFL, orang ambil TESOL. Taradut. Kenapa taradut? Dengar benda-benda yang salah. Lepas tu jangan dengar. Kita sebab apa? Kita knowledge kita pada tauhid yang sebenar pun tak mantap lagi. Kita pergi dengar benda-benda yang salah. Knowledge kita pada vaksin pun tak mantap lagi lah contohnya. Kita dengar pendapat-pendapat lain. Saya tak cakap pendapat lain salah lah. Jadi contohnya pada tauhid ni gini lah. Mungkin doktor dia ada dia kelayakan dia untuk cakap betul tak? Mungkin dia ada opinion dia. Macam tauhid jugalah. Kita ni kenapa kita jadi bergoyang ni? Satu tak mantap. Bila tahu tak mantap, jangan dengar benda lain. Kita tahu tak mantap, jangan dengar benda salah. Jangan belajar benda yang salah. Jangan belajar benda yang kita tak tahu. Jangan belajar benda yang kita yakin. Kita tahu dia akan cakap macam ni. Kita dengar ada orang tu cakap macam ni. Yang against dengan ahli sunnah wal jemaah. Jangan pergi buka pergi dengar. Tu bahaya. Kita campakkan diri kita kepada kemungkinan untuk kita jadi taradud. Ini orang, ada orang suka tau. Makna yang pelik yang tu dia nak dengar. Orang kata ada fahaman apa yang baru ni dia nampak dia taubat tu. Mimpi akhir apa benda tu. Dah tahu benda tu salah. Tak payah pergi dengar. Oh dia kata nak tahu. Jangan nak tahu. Benda salah bukan untuk kita ambil tahu. Kita ni bukan ulama'. Lain macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia dihafal 1 juta hadis. Dalam tu pun ada 300-400 ribu hadis palsu dia hafal. Kenapa? Supaya dia boleh beritahu masyarakat ini palsu. Itu tujuan dia. Itu lain. Dia boleh buat comparison. Dia hafal 1 million hadis tau. 1 juta hadis. Kita kalau tanya berapa banyak hadis dia hafal? 10 pun tak ada. Yang kita hafal tu lah. Sabar itu separuh daripada iman. Itu kita hafal. Innamal a'malu biniat. Setiap amal itu bergantung pada dia akan niat. Itulah 2. Adalah 3, 4, 5. Yang lain tu kita tahu hadis ni ada. Tapi kita hafal dia punya pertama-pertaan. Imam Syafi'i dia hafal 1 juta hadis. Jadi, untuk mengelakkan taradud ni, jangan pergi belajar benda pelik-pelik. Kalau kita kata, kita dapat tahu dia ni yang cakap ni. Dia ni yang cakap Allah ini daripada getaran. Ada orang cakap ni dalam YouTube. Orang Islam, orang Melayu Islam. Kita dah dengar kan? Allah itu bukan getaran. Faham ke tidak ni? Sebab tu pergilah belajar tauhid untuk kita faham. Betul tak? Getaran tu juga makhluk. Getaran tu arat. Kita ambil getah, rubber band. Kita getarkan dia. Bergetar. Bila dia bergerak,
Getar tu bila bergerak, dia tak panggil dia bergerak, dia panggil dia bergetar. Jadi bergetar, ini sifat jirim, ini sifat jisim, betul, bergetar. Jadi getar tu adalah zat dia. Sifat dia bergantung pada dia, apa, bergetar. Maknanya bila bergetar tu dah benda arat. Arat ni hanya ada pada makhluk. Lepas tu kalau kita kata Allah bergetar, salah lah. Lepas tu dalam konsep mengenal Allah ni dia ada beberapa perkataan untuk kita rujuk kan. Jisim, jirim, kan ada kita kan. Arat macam mana, arat bagi berapa, kan ada kita dah belajar dulu dah. Itu semua apa? Untuk mengelakkan apa saja yang bersama dengan akidah, untuk kita faham dan moga-moga dengan rahmat Allah, kita berjaya tepis perkataan ni. Ini pergi dengar dekat YouTube. YouTube ni benda baik pun ada, benda rosak akidah pun ada, benda-benda jahat pun ada, benda baik pun ada. YouTube ni macam pisau lah. Internet ni macam pisau pisau. Kalau kita guna untuk baik, potong bawang, kita guna sembelih lembu korban, adalah guna-guna yang baik, masak, jadilah pisau ni kebaikan. Tapi kalau guna pada benda tak baik, jadilah pisau ni ketidakbaikan. Jadi sama macam teknologi lah. Sama macam teknologi. Dia pergi dengar kuliah-kuliah yang begini. Lepas tu dia terumbang ambing. Patutnya dengar kuliah yang betul, mantapkan dengan betul. Supaya tidak timbul apa? Taradud. Taradud ni kalau orang solat, kita semayang, nak berhenti ke tidak? Dengar orang ketuk pintu. Nak berhenti ke tidak? Anak kacau, lalu lepas jadah. Nak berhenti ke tidak? Dengar orang hantar barang online. Pin motor. Pin. Assalamualaikum, dia kata. Laladah. Dia kata. Allah, laladah datang pula. Dia dekat kamu dia ketuk lagi. Dekat hati kita ketuk. Kita dah macam ganggu. Maka hati kita berkata nak berhenti ke tidak. Waktu tu jadi apa? Batal. Batal solat. Memang batal? Sebab niat berbolak-balik. Taradud. Taradud tu maksud apa? Berbolak-balik. Bolak-balik pada apa? Pada niat. Pada Pada niat. niat nak semayang lagi ke? Solat Nak terus semayang ke? Atau nak berhenti semayang? berhenti. Tu nak boleh taradud. Itu yang kita nak kena faham istilah-istilah ni. Kenapa? Dia mengganggu kepada akidah. Tak belajar memang tak faham. Okey. Nombor 6. Beriktikad. Iktikad ni tepat dekat mana? Hati, Ustaz. Hati. Jauh Harus. kata khat. Harus maksud apa? Harus apa? Harus apa? Aku bila tanya-tanya ni aku senyum sikit lah. Dah orang kata Ustaz garang lah. Garang Ustaz tanya. Apa? Jadi aku harus apa anak-anak, anak-anak dah tua bangka nak apa. Harus apa kawan-kawan? Harus apa? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Boleh. Boleh harus tu. Boleh jadi ada Nabi. Okey ya, Ustaz. Pak. Geli ya, Ustaz. Geli? Geli. Dah biasa kena marah. Biasa kena marah. Tak kena marah rasa tak sedap. Marah lah Ustaz, marah lah. Harus apa? Harus boleh. Boleh dan tak boleh. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Harus ada Nabi. Atau harus ada Rasul. Dia temenung-temenung dia kata Allah, umat Islam ni dah kena tindas lah. Palestin, semua-semua lah. Dia sebut ini tindas ekonomi, kontrol bainan Muslim. Aku rasa dia kata harus Allah akan datangkan pembela di kalangan Nabi. Murtad. Kalau dia kata, lepas ni memang datang Nabi. Nabi Isa akan turun. Murtad tak? Tak. Tak. Nabi Isa turun buat syariat. Sebab Nabi Isa bukan Nabi baru. Nabi Isa dia memang Nabi dulu sebelum Nabi. Betul. Faham tak ni? Faham. Ada Nabi ni maknanya Nabi yang baru, dilantik. Kan ada Nabi Melayu tu lagi kan? Kan ada Nabi Melayu tu lagi. Apa nama dia, Kahar ke apa? Abdul Kahar, Muhammad Kahar.
Ha. Ada Nabi yang dilantik. Saya tengok dalam YouTube tu. Dia apa yang dia, orang tanya dia dekat rumah dia, orang tanya dia, kenapa Tuan kata Tuan yang Nabi? Dia kata saya dilantik. Adalah surah Yasin ayat berapa saya ada baca. Saya dilantik dekat Kaabah, depan Kaabah. Saya rasa ayat ni diturunkan kepada saya, dia kata. Maka saya Nabi untuk orang Melayu, dia kata. Dan sebelah dia tu support dia. Tak tahu anak dia ke atau pengikut dia ke, tak tahu. Akhirnya pengikut dia dengan dia dibawa ke mahkamah dan dia dibawa ke mahkamah. Ada pengikut-pengikut dia datang ikut dah untuk beri sokongan kepada dia. Jadi wartawan tanya. Dan dia jawab. Ada makcik yang jawab. Dia kata, ni Nabi kami. Dia katalah rujuk pada kahar ni. Kita nampak Nabi kami, ni Nabi kami. Awak Nabi awak apa? Adalah wartawan tu kata Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad kata tak nampak kan? Awak Nabi tak nampak. Kami Nabi nampak. Ada dia tahu. Allah. Kalau saya kan, elok saya tak tanya lah. Takut apa? Hati. Ha? Goyang hati. Tak goyang. InsyaAllah tak goyang. Terus kufur. Takut kita cakap salah Ustaz. Nampak stapler tu bahaya. Sebab saya belum bunuh dia. Kau hajar betul. Orang Cina bodoh kau hajar. Dengan sombong dia kata. Ini rasul kami. Ini awak Nabi awak siapa? Mana Nabi awak? Muhammad. Mana Nabi Muhammad? Dia punya cakap tu dengan muka-muka begini. Kami Nabi kami ada. Dia kata itu. Saya tengok dalam YouTube kan. Kalau saya Ustaz, tadi juga saya penampor Ustaz. Itulah banding. Sebab tu banding tak datang. Gelap saya tengok Ustaz. Saya pegang banding. Saya pegang. Kalau guru saya ada, memang ada bagi flanking ni. Saya cakap betul. Bangkit je Ustaz. Betul, saya kata. Kak Adi. Dia sebarkan benda tak betul ni dengan rasa tenang, dengan rasa senang, dengan rasa yakin dia sebarkan. Itu yang nak kena Kita tidak. tauhid. Tak rasa bersalah. Tak rasa salah. Tahu tak dalam kita tauhid dah sebut perkataan ni, dah banyak kitab kata. Sebab tu zaman dulu memang hukuman murtad ni kalau tak taubat orang bunuh. Pemerintah boleh bunuh dia. Kenapa? Dia akan sebarkan penyakit ni pada masyarakat. Dia boleh kata dengan Nabi. Akhirnya dah kena tangkap, dah kena konseling. Dia kata, saya letak jawatan sebagai Nabi. Kau ingat? Nabi ni jawatan boleh apply dekat apa? FPA ke apa? Boleh letak jawatan. Allah, sangat menakutkan. Sangat menakutkan tau. Lepas tu belajarlah tauhid. Betul tak? Dia tak belajar tu Ustaz. Memanglah, itulah punca dia sebenarnya. Itulah punca dia. Saya tanya Ustaz. Sila. Ustaz, okey. Haruskah pembela yang Ustaz Harus apa? nyatakan pembela untuk bela umat Islam Imam Mahdi ke yang lain-lain? Memang. Itu ada hadis. Itu hadis. Seorang pembela. Kan ada hadis kan? Ada nasyid. Tapi tadi Ustaz kata, di Quran pernyataan perlu ada pembela untuk kita mungkin perlu ada pembela. Memang perlu ada pembela. Tapi bukan Nabi, bukan Rasul. Okey. Nah datang ni adalah Imam Mahdi ni bukan Nabi, bukan Rasul. Imam Mahdi ni memang diisyaratkan oleh Nabi kan. Nama dia macam nama aku, nama bapa dia, nama bapa aku. Dia datang daripada keturunan aku. Itu nama dia Imam Mahdi. Al-Mahdi dia kata kan. Tapi tak boleh kata ada pembela nanti akan datang Nabi baru. Tu boleh murtad tu, jangan main lah. Akan datang Rasul baru. Nabi Rasul ni apa? Lelaki yang diutuskan dan dia menerima wahyu. Dia menerima wahyu. Ada juga orang perempuan yang terima wahyu. Seperti Siti Maryam. Maryam binti Imran. Itu surah tu anak Imran. Keluarga Imran kan? Anak keluarga. Ali Imran. Yang kita baca lah. Lepas surah Al-Baqarah. Ali Imran. Itu menceritakan kisah Maryam ni lah. Dia didatangi oleh Jibril yang memberitahu engkau akan mengandung seorang anak dan anak ini bakal Nabi. Dia dapat wahyu juga. Tapi sebab dia bukan lelaki, dia tidak layak dikatakan Nabi atau Rasul. Itu konsep tu nak kena faham dulu. Jadi memang akan datang pembela nanti. Itu dikatakan Imam Mahdi yang dituliskan dalam kitab-kitab.
Jadi kalau dia beriktikad, boleh ada Nabi lepas ni. Ini hukum dia boleh murtad. Harus ada Rasul lepas ni. Hukum dia murtad. Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya. Khatimul apa? Anbiya ni apa? Khatimul ni buatan apa asal dia? Khatam. Khatam. Khatam, kita dulu khatam Quran. Khatam kitab. Terakhir. Khatam kitab. Dah ujung dah tutup kitab. Dah khatam kitab. Dah tutup lah kitab. Dah khatam. Terakhir. Penghabisan. Yang akhir. Nabi yang akhir. Akhir. Tak ada lagi selepas Rasulullah. Tak ada. Rasulullah pun dah beritahu dah dia Nabi terakhir. Tak ada lagi selepas Rasulullah. Jangan pergi percaya fahaman-fahaman yang macam ni. Atau fahaman orang-orang taslim. Taslim dipanggil Qadiani. Yang mengatakan gulam seorang lelaki dia kata pengganti pada Nabi. Ini boleh buat murtad. Lepas tu nak belajar betul-betul. Jangan pergi masuk hutan, masuk kampung mana, tak tahu. Lama lagi belajar. Nanti keluar kata gini, kata gitu dengan keluarga, ajak gini, ajak gitu. Oh, dia kata sekarang ni ada Nabi baru keluar tau, dia kata. Nabi baru keluar. Tapi dirahsiakan lah, kalau kau nak aku ikut aku. Yang pergi. Jangan buat main Kalau tidak dia buat main tau. Dulu masa Kita belasah orang tadi, abang ni. Allah. Kasar. Kita takut tau. Kita takut orang macam ni kita cukup takut. Aku bukan takut kat dia. Takut dia akan meletakkan fahaman ni pada orang-orang yang goyang ni ikut pula dia. Saya kalau seorang tu jahil yang mengaku Nabi tu saya tak heran sangat. Yang saya pelik ni dia ikut ramai. Masih ada lagi Ustaz. Surah gaji dan harta pun Ustaz. Siap bagi duit lagi Ustaz. Dia bagi duit. Dia sebab dia yakin orang ni boleh Nabi. Nabi kan doa ni makbul agaknya. Apa-apalah yang diingatkan. Kan? Mungkin berfikir gitu. Bagi duit. Sampai boleh collect 80,000. Al-Ma'unah Ustaz. Macam-macam lah yang kita dengar dulu ni. Yang kita tak tahu apa benda asal usul dia. Itu yang baru-baru ni yang kata apa? Mimpi terakhir apa? Perempuan tu kan salam tu. Perjalanan terakhir. Polis check akaun dia dapat sumbangan dalam berapa hari RM80,000. Pengikut dia bagi. Ada majlis taubat untuk dia minggu lepas Ustaz. Dia buat kan minta taubat untuk dia. Moga dia sedar lah apa dia cakap tu. Educated Ustaz. Pandai-pandai je. Itulah saya cakap, saya tak heran kalau seorang dia menyimpang itu. Seorang dia menyimpang, saya tak heran lah. Dari berfikir itu kita cakap apa. Yang saya heran, kenapa ramai pengikut. Sama juga macam Ayah Pin. Ayah Pin ni dah kata dah, dia kata, dia ni tak ada agama, dia dah cakap dah. Sebab apa Ayah Pin kata apa, kalau saya masuk agama Cina, nanti orang India kecil hati. Saya masuk agama India, orang Melayu kecil hati. Saya masuk Islam ni, orang Buddha kecil hati. Dia kata gitu. Jadi dia memilih untuk tak ada agama. Dia dah cakap perkataan yang tak logik ni pada akal. Sehingga saya pelik, kenapa ada mengikut? Mengikut orang suka sikit tau. Beribu lah. Kalau online ni tak cukup ni. Kena buka 4 link. Pengikut dia orang sini. Nak cakap dia bagi duit makan, dia bagi duit sampai dia boleh buat macam-macam siri apa dekat mana tu Rumun, besut mana? Kebesut. Dah roboh lah kan. Dah roboh lah. Penat pejabat agama tau nak uruskan benda gini. Penat. Nak dakwa, nak ada bukti, nak apa, penat. Cukup mereka penat, kesian. Jangan ikut. Lepas tu faham akidah ni biar kita faham dengan betul, faham dengan lurus, faham dengan jazam dan tidak goyang walau apa juga situasi. Jaga-jagalah. Kita belajar tauhid macam mana. Nombor 7. Menafikan Rasulnya telah diijmakkan ulama atas kerasulannya. Nabi pun sama. Dah cakaplah Quran itu Rasul ini apa. Ulama dah ijmak. 25 Rasul yang nama ni wajib kita tahu satu-satu. Tapi dia nafikan. Dia kata Zulkifli tu yang dalam Quran tu itu bukan Rasul. Maka kufurlah dia.
Khidir itu bukan Nabi. Sedangkan ulama ada ijma'. Ijma' dah sepakat. Nabi Khidir ni Nabi. Ada juga yang kata betul Rasul. Jadi kata bukan Nabi, bukan Rasul. Maka kufurlah dia. Kalau Luqman Al-Hakim, ada orang kata dia ni Nabi. Ada orang kata dia bukan Nabi. Dia berbantu kepada Nabi Daud. Kalau kita kata, ada orang pendapat kata, ada orang kata, ni Luqman Hakim bukan Nabi. Kufur tak dia? Tak. Tak kufur. Kenapa? Tak ijma'. Ada masuk dalam 25 Rasul. Ijma'. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Apa? Tiada ijma' ulama' akan dia. Ijma' ni apa? Sepakat. Kadang-kadang tahu. Kadang-kadang lepas belajar ni ada orang ustaz ijma' ni apa? Saya cakap sekarang. Saya cakap ijma' ni apa? Jangan tanya dah ijma' ni apa ijma' ni sepakatan kepada ulama' empat mazhab ni dah sepakat kata ini Nabi, ini Rasul. Jadi dinafikan sesiapa yang disepakat itu sebagai Nabi atau Rasul, maka dia telah melakukan ridah pada etika dia, maka murtadlah dia. Dia jaga-jaga. Itu jaga-jagalah. Kak Ros, nantinya apa Kak Ros? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Nak bertanya berkenaan dengan apa belajar ni kan Ustaz. Ada setengah orang cakap berkaitan belajar sifat 20 lah kan. Belajar wiria pun dia cakap akhirnya berbalik pada yang satu tu juga. Katanya. Nanti kalau wiria sangat belajar tu contohnya macam boleh jadi tak betul lah apalah. Tak ada lah. Macam mana tu Ustaz? Lalu orang tak betul tak belajar. Cuba tanya orang-orang yang kata kahar ini Nabi kan. Kalau boleh lah. Kalau ada hubungan dengan dia, kenal kawan, cuba tanya dia, kau ada belajar tak sifat 20? Cuba tanya dia, apa sifat bagi Rasul? Apa dimaksudkan beriman dengan Rasul? Apa fakta-fakta dia? Saya yakin mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, takkan mereka kata, kita kemudian beriman dengan Rasul, dengan Nabi, antaranya kita kena beriman yang kita dah belajar, tak ada Nabi Rasul selepas ini. Itu fakta yang kita dah belajar dulu. Betul tak? Kalau kita tak belajar, itu yang kita mudah jadi ikut macam-macam tu. Kalau tak ikut pun, kita dengar berita, kita kecoh lah, kata kawan kita kata, ada orang mengaku Nabi dekat Hulu Kelang. Nama dia Kahar, Rasul, dia kata dia Rasul Melayu. Kita kata, apa pula salahnya? Mungkin juga. Habis, kenapa kita kata mungkin juga? Harus. Kita kata kenapa? Itu salah tu. Tak ada. Kau yakin? Jazam. Tak ada. Jazam artinya aku tak ada. Ramai orang kata, aku tak peduli. Jazam tak ada. Orang pandai-pandai dia tak ada tau. Orang ada ijazah, orang ada PhD, doktor, orang pandai, akademik pandai. Padahal akademik pandai ni yang pandai agama pun ramai. Kita yang tak faham. Orang tak pandai agama ni, yang miskin pun ada, yang kaya pun ada, yang pandai pun ada, yang tak pandai akademik pun ada. Dia kata, tengok senarai pengikut dia bukan orang-orang biasa tau. Orang kaya-kaya begini. Tak, aku tak peduli. Profesional namanya. Profesional, yes, profesional. Yang IR, yang qualified accountant, yang arkitek, aku tak peduli. Aku dah belajar. Aku dah tekad. Tak ada Nabi lepas ni. Ya ke? Ya. Kau tak nak fikir balik ke apa kau cakap ni? Kalau kau cakap itu. Tak. Fikir dah balik. Cakap dengan dia sebenarnya pelempang dulu kau keluar. Aku tak lempang dengan dia pun dah baik. Kau cakap benda-benda yang boleh buat orang murtad. Betul tak? Kalau saya lah. Kalau orang lain macam empat dia. Memang kena sapu lah Ustaz kalau macam tu. Kalau buat macam tempat dia lembut. Okey lah. Ya, tak ada. Saya jalan. Kalau Mandin mau dia ambilnya apa tahu ke baliknya. Mau langkah seribu orang tu. Kalau kamar dia empuk dengan durian kot. Kalau saya nak cakap, saya terangkan dengan baik. Tapi kalau duduk cakap, saya kata dah lah, pergi balik lah. Saya tak boleh dengar.
Ni perkataan yang bahaya tau. Lepas tu nak kena faham benda yang ijma' Rasulullah dah sebut tidak akan berkumpul umatku atas benda-benda yang salah. Berkumpul ni kata apa? Ada hadis kata tidak ada sepakat umatku pada benda-benda yang salah. Maknanya tidak akan sepakat umat-umat aku ni, ulama', maksud dia umat-umat ulama' aku pada benda yang salah. Jadi apa saja ijma' ulama' kita kena ikut. Sebab Rasulullah dah beri sign. Dia beri signal. Itu nak kena faham. Pertama bab akidah. 2, 4, 6, 7, 8. Ni saya cakap ni. Tengok. Nampak orang cakap sekarang ni? Masjid nak buka pun susah, gini gitu, nak minta bantuan pun susah. Tengok Kristian. Tengok gereja. Nampak tak? He's try to compare tau. Masjid kalau ada masalah, itu kelemahan bukan masjid yang kelemahan. Itu kelemahan orang yang mentadbir masjid. Betul tak? Dia boleh betulkan. Kita tegur dengan baik, dia boleh betulkan. Tapi jangan cakap, Islam ni lah Islam kata. Tengok Kristian. Cakap ni, perkataan ni yang saya takut datang daripada mulut orang Islam. Dan orang ni adalah golongan profesional yang dia pandang perkataan dia, yang dia dengar perkataan dia, dia ambil perkataan dia buat panduan kehidupan. Tahu? Dia buat cerita-cerita dia tahu nama dia. Pendapat saya. Nama dia. Dan nama dia orang kenal dia. Orang kata, bukan aku cakap tau. Dia cakap, aku ikut je. Kau ikut kata agama Kristian ni baik. Kau tak kau nak jadi murtad? Kau tak kau boleh jadi murtad? Kita kata kita tak boleh gini merayakan perayaan diorang. Kita tak boleh makan apa diorang sembelih. Dia kata, agama ni sama saja. Nampak tak boleh murtad? Nampak tak ramai orang cakap? Nampak tak ramai orang cakap? Terutama orang yang begitu gairah nak menyatukan bangsa-bangsa ni. Kita tak payah cakap benda gini pun kita baik dengan jiran kita, betul tak? Saya bukan tak ada kawan India, kawan Cina. Ada kawan India yang sampai sekarang duk WhatsApp saya pun ada. Bekas-bekas pekerja, kawan-kawan kerja dengan saya tu. Dia masih sayang kita tahulah. Bang, bila nak jumpa ngetik bang. Macam baik kita. Sebab kita tak pernah cakap apa-apa pasal agama dia. Cuba kalau dia tanya pasal Islam, kita akan cerita. Jangan hati-hati. Jangan cakap benda gitu. Kak Siti? Ya Ustaz. Apa yang Ustaz cakap? Ni? Sini pukul 8.40 malam. 12 hours. Sharp. Today hari Rabu. Kita hari Khamis. Pagi hari Rabu. Pagi. Yes. Okay. Apa yang Ustaz cakap tadi? Kejap. Ada lagi satu kawan dia OC yang ikut. Pakai FB. Apa dia Ustaz? Tapi kadang-kadang dia ada kan tak ada. Dia beli Australia. Australia. Dia ikut dekat FB lalu. Tok Mat Rashidi. Tak berpuasa-puasa lah. Rupanya dia daripada Australia. Okey, tadi tanya apa? Bukan nak menanya, cuma menambah yang Ustaz beritahu tu yang orang-orang church banyak membantu orang banyak membantu kan. Di sini pun memang macam tu Ustaz. Kalau orang refugee daripada negeri Islam, the first person sampai yang menyambut diorang memang orang church. So dia akan membantu diorang ni, memang kasih perumahan, pekerjaan orang church tu. And then kalau orang masjid dapat tahu, baru orang masjid akan menanya siapa nak sponsor refugee, especially daripada macam Syria, daripada negeri-negeri tu. Tapi orang church ni memang dia memang membantu dari segalanya lah, perbuatan. Lepas dia membantu, ada tak any follow up dia church dengan orang-orang ni untuk terangkan pasal Kristian? Selalunya tak kasi dengar lah. Yang selalu it depends orang tu yang datang tu. Kalau dia macam orang kuat Islam so far, kalau dia nak mengajar pun dia orang tolak jugalah. Dia ambil bantuan tu tapi dia orang tolak. Tapi ada yang orang kata not very strong tu, they tend to terkena influence jugalah. So kita kalau masjid akan tanya, okay, siapa boleh sponsor family orang pergi membantu, pergi melawat orang refugee ni. Yang banyak ni orang Rohingya ni dengan Syrian okey.
Tapi orang Rohingya ni diorang cepat apa kata, suka menerima bantuan daripada orang church tu jugalah. Itu satu hal yang saya bimbang dia terpengaruh apa yang Cik saja. Itu yang saya bimbang. Kan? So kita kena keep in touch with them. Yes, yes. Macam kat Siti susah nak dapat keep in touch because first and foremost dia orang duduk jauh and secondly orang kata manpower masjid kan kurang. Memang. Ya. Memang. Tapi kalau dia ada belajar akidah di Rohingya sana, terima bantuan ni tak salah. Tapi akidah tak boleh dijual. Macam kita susah lah. Gila kita Cina. Dia nampak kita susah. Guna berhenti kerja. Dia kata, bang, saya jiran you lah. You ambil lah 300 lah untuk you beri makanan lah. Kita boleh ambil, tak ada masalah. Tapi selalu jiran ni dia tak bawa akidah. Yang kita bimbang pada badan-badan agama ni, NGO agama ni, dia takut dia ada target. Kadang-kadang dia tak bawa pada akidah. Tapi dia nak orang yang terima bantuan ni, orang ini ada satu etika dalam hati, dia kata, orang Kristian nampak, bagus. Nampak. Dia nak ni. Dia nak image Kristian tu. Nanti tolong lagi, bagus orang Kristian ni. Image ni. At the end nanti orang ni kata, you orang Kristian okey juga kan? Dia kata gitu. Masa tu dia akan masuk. Okay, you know what Kristian about. Dia cerita Kristian ni gini. Bila dah termakan budi, tergadai. Body. Akidah. Diri. Bila tergadai budi, tergadai akidah. Lepas tu tak payahlah mula. Tanya, sila. Ustaz, orang Islam, orang Kristian ke atau dia cakap agama Kristian? Orang Kristian tu lah orang beragama Kristian lah. Maksudnya dia cakap, agama Kristian ni bagus lah. Orang Kristian ni dia bukan bangsa, dia agama. Betul tak? Kalau dia orang kata, orang putih. Orang putih tu ada Islam, ada tak Islam. Betul. Orang Cina ada Islam, ada tak Islam. Kata orang Cina sini baik. Mungkin ada orang Islam, mungkin ada orang tak Islam. Tapi kita kata baik atas manusia dia, atas etika dia tak apa. Tapi kalau kita kata orang ni, awak agama ni, tu yang bahaya. Saya cakap minggu lepas kan, jangan sebar-sebar lagi gambar-gambar WhatsApp. Dekat kuil orang susun slipper, dekat masjid slipper berterabur. Apa yang kita nak pergi buka kelemahan orang-orang kita, betul tak? Itu kelemahan orang kita, bukan kelemahan masjid ni. Bukan kelemahan Islam ni. Islam ni sempurna. Kita yang silap menyusun dengan sebaiknya. Itu je. Tapi jangan sebar-sebar macam ni. Nanti budak-budak remaja baca. Dia kata, yes, I agree. Budak-budak mesti baca. Budak mesti ni ada setengah budak-budak ni. Mereka suka nak berdebat. Mereka dapat benda, mereka pegang betul-betul. At last, they come to conclusion. Apa? Christian is better. Ni bahaya. Kalau orang Kristian dengar ni, tarik dia. Jangan jadi penyebar-penyebar dakwah yang tentu orang ni. Kadang-kadang dakwah ni disebarkan oleh orang-orang Melayu kita sendiri. Kalau benda tu sampai kat guru kita, kita tengok siapa yang sebar ni, kita pergi WhatsApp dia sendiri. Saya kata Kak Limah jangan hantar dia begini. Kak Limah stop. Kenapa? Ini akan menggoncangkan hati orang, menyebabkan orang taradud pada keimanan dia. Kenapa tak ni banyak berlaku sekarang ni? Orang nak minta bantuan pergi zakat. Mungkin lambat seminggu dapat duit. Dia pergi gereja dia dapat duit. Dia kata tengok, Kristian ni bagus. Jangan jaga-jaga tau. Kau nak gadaikan kau punya agama, kau nak gadaikan kau punya Islam, kau nak jadi murtad, kau cakap itu. Jangan cakap macam ni. Kelemahan adalah kelemahan peribadi orang. Jaga-jaga Tak boleh buat majlis Hindu, Kristian, Buddha, Islam. Nanti Hindu doa, orang semua lain kata amin. Orang India doa, amin. Orang Islam doa kata amin. Kenapa? Penyatuan agama. Ini murtad. Kau tak diminta dengan siapa tu? Diminta dengan siapa tu? Minta dengan berhala. Minta dengan Tuhan dia lah. Yang siapa dia tak tahu. Tuhan Allah. Tuhan. Lepas tu kita pula disuruh kita pula rasa untuk rasa memohon.
Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Agama engkau, agama aku. Kita tidak bermusuh. Kita berbaik. Ira-ira kita dengan bukan Islam pun kita baik. Tapi dari segi agama kita tegas. Lakum dinukum waliyadin. Engkau agama engkau, aku agama aku. Engkau tak akan sembah apa yang aku sembah, aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Kenapa turun ayat tu? Nabi ditawarkan orang kafir untuk Nabi dia tawarkan macam ni. Surah apa tu? Tak perlu ni. surah kafirun. Kan? Qul ya wahai Muhammad, katakanlah pada orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Akhirnya lakum dinukum waliyadin. Bila orang kafir nak berdamai dengan Nabi, dia takut pengaruh Nabi makin kuat, inilah dia kata. Tahun ni sembah Tuhan kau, tahun depan semua orang sembah Tuhan kami. Dia ada offer. Itu ashabun nuzul, itu menyebabkan ayat ni keluar. Maka Rasulullah kata, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Tegas. Kalau agama ni kena tegas. Engkau agama engkau, aku agama aku. Engkau ada pakaian kau, aku ada pakaian aku. Engkau ada makanan kau, aku ada makanan aku. Engkau ada ilmu kau, tu melantak engkau. Aku ada ilmu aku yang aku yakin. Lakum dinukum waliyadin. Ini din ni agama dan dia melibatkan ikat hati. Jaga-jaga. Orang cakap dengan kita, terutama nampak kita ni ada rupa agama, ada penampilan agama. Dia akan kata, I dengan you no problem, dia kata. I boleh get along dengan you. Even though dulu you tak pakai tudung, sekarang you pakai tudung. You don't worry about me, dia kata. Ni orang bukan Islam cakap ni, don't worry about me. For me, just I pegang one thing. That I am a very firm believer on this. Apa? Agama sama. Betul tak dia kata? Betul tak dia kata? Nampak? I am a firm believer. Saya adalah pemegang satu fahaman yang sangat teguh. Satu benda. Apa dia? All religion is the same. Betul tak dia kata? Waktu tu kita tak ada ni tak ada belajar perkataan ni kan. Memang betul lah dia kata. Allahu Akbar. Patutnya no. Even though you are my best friend, this is wrong. Let me explain to you. Islam is the way of life. Itu terang kalau kat dia. Dia nak terang belajar tauhid pun tak ada. Dia kata origin is the same. Ni orang bukan Islam kata ni. Sebab dia nak tunjukkan dia boleh get along kita. Kita pula nak cakap boleh get along dengan dia. Yes, you are very right. Habis. Kau tak habis. Habis apa? Habis durian. Habis musim. Habis apa? Akidah. Bukan nak kena bertengkar dengan dia. Tak. No. You are wrong. Let me correct you. You are wrong. You are wrong on this. Even though we are a good friend, you are wrong. Let me explain to you. Okay. First. Agama yang betul ialah Islam. So you cakap agama yang salah. Yes, you are wrong. Agama yang salah. Saya bukan salah kayu. Saya kata agama yang salah. Oh kalau gitu, kita tak kawan lagi. Putus. Nak main. Pada saya tak kawan dengan saya tak apa. Sebab you nak suruh saya cakap agama sama, baru you nak kawan dengan saya, tak apa. Saya tak kawan dengan you, tak apa. Lepas tu muka dia masam ni. Dia kan muka dia masam. Tapi explanation mesti dengan lembut. Bukan gaduh-gaduh. Mesti dengan baik. Macam ni lah bos. Let me explain to you. You nak dengar tak kalau I explain to you? Explain on what? You give me only 5 minutes. I will give you a layman definition on what is Islam all about. Kena nak pandai cakap orang putih sikit. Kalau harap yes, no, alright. What is your name? Yes. How old are you? No.
Are you okay? Alright. Itu je faham lah apa. Macam mana nak explain pada orang Islam? Especially orang Islam yang educated ni, dia cakap Melayu orang putih. Dia lagi banyak cakap orang putih cakap Melayu. Betul lah Kak Siti? Kak Siti macam mana kami terangkan pada orang-orang Amerika? The common phrase yang selalu Kak Siti dengar is they says this, all religion ask the people to do good. Dia tak cakap all religion the same, they just say that all religion ask the people to do good. That's the common phrase that Kak Siti selalu dengar lah. But kalau we have a space to explain, we have to give them what is the definition of good. What is the condition good to be accepted by God? No, they will say that this. They will say that you have to be kind to one another. We are all humans. We have to be kind to one another. Yeah, So correct. the only thing that I would say that we believe in one God. You Yeah. know? So, but then they will mention about all the others lah. You know. Yes, But- yes. So macam Kak Siti, I always say I believe in one God. Yeah. Because at one time Kak Siti was walking in one of the streets, and one guy came to me, and the guy says, Orang putih okay, ke orang Melayu yang cakap tu? orang Yang putih cakap. lah. Orang putih Orang ya. putih. So dia datang pada Kak Siti, dia kata, come over here, dia kata, what's your religion? And then I said, I'm a Muslim. And then he says, give me your hand, he says. Give me your hand because I want to save you. Oh, dia nak ajak gimana? Dia cakap Kak Siti. Then, you know bila kita dalam kawasan, majority orang putih, so when this guy came and he says, give me your hand, I want to save you. I said, what? My God is Allah. And he insists, no, give me your hand, I want to save you. So bila dah sampai macam tu, bila dia dah sampai tahap yang dia nampak macam a little bit aggressive, so Kak Siti just walk away lah. So when we walk away, Kak Siti kan dia belajar taekwondo kan? Ada taekwondo. silat apa Ustaz yang silat dulu-dulu tu? Angkat 1000. Silat pulut. Silat pulut. Oh, gila pulut. Dia nak cakap. Kak Siti kalau Kak Siti belajar kat sana, dia tak panggil silat pulut, dia panggil silat burger. Orang putih kan makan burger. Silat burger. Betul tak? Betul. Kamar sokong ada. Oh, sampai peringkat tu Kak Siti Yeah. Oh, it's very good sharing ah. Betul lah. No, it is kena berhati-hati where you Yes. go and because these people can be very aggressive. Yes, Kadang-kadang kalau kita pergi ke park, ada certain parks, certain areas, there are people who walk around reading the Bible. So when they read the bagi Bible, Bible. they be walking around reading the Bible. So people macam ni pasti akan try to avoid because it's no point talking to these people because Yelah, it's just dia argue lah. Dia ajak argue. yeah, because it's wasting your time talking to these people. Yes. Okay, thank you Kak Siti. Wah, Nanti kena pukau lah. kena buka pula. Wah, Ya Ustaz, okey. you understand what Kak Siti talk around about? Tak apa, War cakap bahasa Malaysia Ustaz. Kat situ bahasa Inggeris. Boleh tak? Kak Siti dah jadikan kamus. Okay. Okey Ustaz. Boleh tak kesimpulan kita cerita pembelajaran pasal Muftan Ustaz? Kita katakan macam yang apa ni sebagai macam lalang Ustaz. Sebab walaupun dia ada harta, ada pangkat, tapi kalau keimanan tak kukuh Ustaz, memang tumbang. Betul Ustaz? Macam Baik. lalang. Dia bukannya ada harta tak ada harta. Kalau kita miskin sekalipun, kalau keimanan kita tak kukuh, kita bertumbang. Dia bukan soal situasi hidup kita. Tapi yang lebih mudah tumbang sebenarnya apabila kita nakkan sesuatu dan nak sesuatu ni mensyaratkan kita untuk menukar dan tidak. Ini sangat bahaya. Ini Terima sangat kasih. bahaya. Ini kena lebih bahaya. Okey, Nur Kamaliah dulu. Tak ada doktor tanya. Assalamualaikum Ustaz. Kamal. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ada kemuskilan Ustaz. Apa yang Ustaz cakap tadi, kadang-kadang tu orang Islam kita ni nak minta bantuan kat masjid payah. Kita ni susah, bukannya ramai. Saya pernah dengar. Orang cakap nak minta bantuan kat masjid payah. Nak pergi masjid ni zakat pun payah, baitul mal pun payah. Dia cakap pergi gereja lagi lebih senang ni orang kata. Dapat minta duit dia bagi. Tak. Minta duit dia bagi. Dia bagi berapa dia nak dan tiap-tiap bulan dia bagi apa yang dia nak. payah. Masjid yang payah ke, gereja yang mudah ke, atau diri dia yang payah? Kenapa saya kata diri yang payah? Tak sabar.
Betul tak? What do you expect? Tak You baru expect settle. dia pergi masjid, saya susah, dia bagi dia 1,000. Ingat orang nak bagi ke? Orang nak tengok juga betul tak betul dia susah. Sebab apa? Zaman ni banyak penipu. Betul tak? Dan dia sebagai pemegang amanah yang memegang di masjid ni, dia tak boleh simply bagi. Sebab dia betul jawab apa-apa yang dia bagi. Betul? Jadi kita kena faham. Kan nak bagi 1,000, ni dia masjid bagi 1,000. Dia kenal kita pun tidak. Kecuali kalau dia tahu rumah kita, dia kenal kita jiran masjid, selalu datang masjid, jadi dia tahu kita ni susah, kena buang kerja. Cuma cerita peribadi kita tentang kesusahan ekonomi dia tahu, memang dia bagi. Betul tak? Kalau saya pun saya tak bagi immediately. Saya ambil data dulu, abang nama siapa, rumah kat mana? Mesti kita mesti tengok dulu, betul tak? Kita tak boleh bagi, sebab kalau kita salah bagi, kita berdosa. Siasat dulu. Siasat dulu. Apa je pejabat Betul. zakat? Cuma Betul, jangan betul. terlalu lama. Kalau nak bagi pun, akhirnya bagi dia untuk survive 2-3 hari ni, ni dia abang makan. Nanti abang rumah mana? Okey, nanti saya hantar beras, saya hantar minyak, abang boleh makan 2-3 hari. Bagi kami masa untuk susun data, untuk letak data ni. Lepas tu bagi kami bagi berapa? 600 sebulan macam zakat buat. 1,000 sebulan buat orang dapat. Betul Ustaz. Kita je. Tetapi tak boleh kita bidaskan kata gereja lagi elok. Tak boleh kata gitu. Abang Razak, please. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak bela Ustaz ya sikit. Amboi. Ustaz, apa yang Kamal cakap pun. Minta maaf Kamal ya. Saya ni di Saya bang, saya bagi pendapat dan saya dengar daripada kawan-kawan kita macam ni. Tak apa, burung kawan, tak apa. Kita bincang lah kan. Kalau Kita cakap, orang cakap. Kalau tuan-tuan nak tahu, setiap company yang datang projek di Malaysia, dapat projek di Malaysia ni, terutamanya US, setelah dia memperuntukkan sesuatu projek tu untuk dakwah Kristian, dia sebanyak 1 juta setiap untuk projek. Apa je dah Ya Ustaz. Apa-apa projek yang dimasuk dekat negara Islam, peruntukan dia untuk dakwah dia 1 juta. Tengok pada dasar nilai projek tu sampai yang itulah peruntukan untuk dia punya dakwah. Dakwah untuk dakwah dia diperuntukkan kepada gereja dia. Jadi kalau businessman Malaysia boleh, Islam boleh buat macam tu, memperuntukkan kepada surau dan masjid 100,000, kita pun berkemampuan untuk melaksanakan apa yang masyarakat Islam mohon kepada surau dan masjid. Betul. Okey Ustaz, itu saja. Saya ada semalam, saya sedih semalam. Ada satu surau call saya. Ustaz, kami tak boleh buat kelas duha Ustaz dulu. Sebab keadaan kewangan surau. Saya rasa sedih pun ya. Pada saya lah, saya kalau datang orang tak bayar pun tak apa. Pada saya gitu. Jangan sebab surau tak ada duit, sebab PKP, jadi orang tak dapat ilmu. Pada saya tak apa, tak bagi duit pun tak apa. Saya pun tak pernah minta duit dan usaha-usaha lain pun tak pernah minta duit. Bila dia kata alasan gitu, saya rasa sedih. Dari itu saya rasa apa tau? Terasa diri amat terhina. Malam dah macam nak nyanyi lagu slam tadi tau. Bukan ilmu ni, bukan nilai dia duit aja Jis, bukan. Kalau nak nilai duit tak ternilai. Sebab tu orang bagi speech orang terkenal bagi speech. Even though menteri kalau bagi speech kat Geneva, dekat bahasa-bahasa bersatu, mereka dapat allowance berpuluh-ribu tau. Jangan kita tahu. Ini kan ada nilai yang besar. Motivator, orang bayar 300 untuk 2 jam kadang. Peserta tu bayar 300, memang mahal. Tapi ilmu agama ni sebab dia terlalu tinggi, terlalu bernilai, dia tak ada nilai dengan duit. Sebenarnya lah, cuma kita bagi duit ustaz ni minyak kereta, dia nak makan nasi ke, itu tu lain lah. Pada saya kalau tak ada duit, tak apa buat lah. Bukan saya tak biasa. Saya dapat RM10, RM20, bukan saya tak biasa. Bukan saya tak biasa, ada orang datang rumah nak belajar dengan saya, salam bagi RM2, bukan saya tak biasa, menurut saya tak biasa dah. Pada saya bukan tu soal dia. Lepas tu kalau kita memandang apa yang pokok yang lebih penting ni menyelamatkan akidah orang daripada benda-benda murtad, tak ada nilai dengan duit. Walaupun disyaratkan orang belajar tu ada belanja, tapi pada orang yang mengajar ni,
Memang dia perlukan kewangan untuk kehidupan dia. Tapi nilai dia tak boleh nilai. Okey, doktor, sila. Last question please. Saya nak tanya pasal murtad, Ustaz. Murtad yang jelas ni boleh dibantu, kita tahu apa perbuatan dia. Tapi murtad yang tersembunyi ni, Ustaz, saya pernah dengar lama dulu lah, waktu saya bujang dulu, orang biasa, perempuan, dia dah berusia tapi sepanjang hayat dia kita tahu, kita nampak dan semua orang tahu dia beribadah macam biasa. Tapi tiba-tiba saat dia nak mati tu, dia orang ajar dia mengucap tapi dia sebut Allah tu perempuan. Macam mana perkara macam ni boleh jadi, Ustaz, pada orang yang amanah? Kadang-kadang tu dia ucap tu sebab syaitan punya godaan ke macam mana ke tak tahu. Atau tapi selama ni rasanya dia tak ada menyeleweng kot. Apa yang dilihat pada lahir. Ya. Tak ada menyeleweng kan. Macam mana boleh jadi macam tu, Ustaz? Itu kadang-kadang tu sebab dia gagal masa sakaratul maut. Dia gagal sakaratul maut. Sakaratul maut ni kan syaitan datang berbondong-bondong untuk menyesatkan akidah dia. Kalau doktor kenal, doktor ni lah, kita mungkin just sharing kan. Doktor tengok dia ni ada belajar agama tak masa hidup dia? Atau dia sibuk dengan ibadah dia gitu je? Personally yang you tahu? Tak tahu, Ustaz. Memang bukan saya kenal. Tapi kawan serumah yang satu kampung dengan perempuan. Kalau cuba kita tanya, dia ada belajar agama tak? Maksudnya kalau belajar agama, dia ada ilmu, dia ada akal pada ilmu kan. Akal dia memegang ilmu dan hati dia meyakini ilmu. Kita boleh kata hampir mustahil lah untuk berjadi saat kematian dia gitulah. Hampir mustahil lah. Tapi pun apa-apa kita mohon Allah lindung kita, betul tak? Tapi usaha kita ni, kita kena dapat input pada agama ni, pada akal dan kita faham pada hati. Memang dah nak mati ni apa benda pun tak ingat lah. Ada nyanyuk pada ayat-ayat dia. Tapi kalau masa sebab ada nyanyuk dia cakap tu tak murtad. Sebab dia tak ada akal. Sebab tu syarat murtad ni kan dia mesti ada orang yang berakal, dia mesti balik, dia mesti tak tergagah. Kalau orang tunjuk di pistol tu cakap perkataan murtad, dia cakap dia tak murtad sebab dia tergagah. Tergagah ni maknanya dipaksa. Okey. War. Minggu depan war. InsyaAllah, Ustaz. Kita sambung. Nombor 9. 9. Ia redha dirinya. Tu. Saya keluarkan tu lah. InsyaAllah, Ustaz. Ajar. Kak Zul tanya apa, Kak Zul? Saya nak tanya, adakah dikira murtad? Nanti saya beritahu pendapat ni lah dulu kan. Ada seseorang tu, dia minta dia susah lah, dia dah disebabkan COVID, dia hilang pekerjaan, bisnes, isteri dia semua. So dia nak beli susu anak pun tak boleh. Dia pergi ke pejabat agama Selangor lah, Jais kan. Lepas tu dia nak tunggu Baitul Mal, semua nak kena tunggu. By the time anak dia nak minum susu pun tak ada. Tak ada duit. Dia tak ada usaha dia minta dengan orang Islam ke? Orang masjid kan ada power, ada bank apa tu? Apa food bank ada apa tu? Dia kata dah nak beli susu anak ni sebab anak dia allergic, jadi susu tu susu mahal lah kan. Pun 100 lebih je. Yelah, tapi sebab dia kata dia dah putus harapan sangat ni. Lepas tu ada hamba Allah ni Kristian lah. So bawa dia ke gereja. Okey, dia dapat bantuan. Masa tu dia belum jumpa kami lah. Lepas tu dia belum jumpa wadud lagi kan masa tu. Lepas tu dia dapat bantuan daripada gereja. So dia kata maksud dia lebih baik dia dengan gereja ni lah. Maknanya gereja ni support dia lah. So lama juga, saya tak tahulah berapa lama. Jadi apabila duit belanja makan apa semua ni, dia dapat daripada gereja. Lepas tu dah jumpa kami ni, terkejut lah kan. Lepas tu, jadi adakah dia dikira murtad? Sebab dia kata gereja lebih baik dia mendapatkan bantuan daripada... Kalau dia kata gereja lebih baik, murtad lah. Kalau dia kata gereja ni kan agama Kristian. Selalunya orang yang macam ni, selalunya dia tak pernah campur dengan komuniti. Surau, masjid, grup belajar, betul tak? Kalau dicampur dengan certain komuniti, surau, masjid, saya yakin kau takkan nak bagi makan minum ni lah. Mungkin kau nak bayar duit kereta 3,000 sebulan tu, mungkin orang pun tak mampu.
Kalau setakat nak bagi makan minum susu anak ni, saya rasa kan, kalau orang Malaysia InsyaAllah tak ada problem. Itu saya pelik Kenapa lah. dia tak jumpa orang Islam dulu? Kenapa dia jumpa orang Kristian? This is very wrong. Dia ni penyewa kedai kami kat sini lah. Lepas tu, and then dia dah tak boleh bayar, dah lama, dah musim COVID tak boleh bayar. Masa tu lah baru dia bercerita masalah dia. Dia tak boleh makan, dia tak boleh ni. Dia kata dia kawan-kawan orang Islam ni, dia kata ni. Selalu gitulah kot. Tapi macam mana pula budak Kristian boleh approach dia? Kenal dengan dia? Saya tak tahu, tak tanya banyak sebab wadu pahala lah Ustaz. Ya, tahu faham. Kami bantu. Apalah, kita ambil pengajaran lah kan. Jangan begitulah. Kita orang Islam kita pun ramai yang kaya. Orang Islam kita pun ramai pemurah. Saya cakap betul lah orang pemurah. Sebab kata nak belikan aircon Ustaz. Sebab cakap pagi, petang dah tutup lah. Dah dapat 2,000 ni beli aircon kata. Saya kata orang Islam ni ramai pemurah. Tak gini saya tak minta pun bagi. Itu saya kata orang Islam ni ramai pemurah. Walaupun seorang RM50. Tapi kalau takkan nak makan minum kan, saya rasa tak, insyaAllah tak ada masalah. Betul dia cakap. Ni 3-4 orang ni standby ni. Ustaz nak apa cakap untuk mengajar ni? Kenapa? Apa tak cukup? Lagi pun, kata hari ada orang cakap, Ustaz nak apa? Apa lagi kurang Ustaz cukup? Saya tadi gurau-gurau lah. Saya nak rumah. Senang berlari lah. Saya gurau-gurau dengan dia ketawa. Apa yang saya cakap orang Islam ni dia willing to help tau. Cuma kita kena campur dan kita kena kenal diorang lah. Kalau tak kenal pun mungkin pun mereka fikir juga tak nak bagi. Mereka takut bagi pada orang salah. So, sekarang ni zaman orang menipu ni banyak di internet ni. Mereka akan bagi. Saya akan makan minum tak kira lah. Susu anak RM100 ke mahal ke. Everybody willing to help tau. Tapi jangan sampai kita buat pengakuan gitu. Tak bagus. Okey, cukup lah. Cukup. Nanti kita sambung bawah 2, 4, 6, 8, 9. Okey. Ini ialah hari Khamis. Kalau hari Khamis minggu depan saya dah mula ngajar, saya nak minta semua orang bersedia untuk mula kelas 7.30. Atau nak mula kelas pukul 11. Antara dua ni saya akan buat. Sebab saya kalau minggu depan saya dah mengajar, Duha, kalau mula lah, saya rasa macam tak mula je. Sebab dia tak ada kontak lagi. 8.30, 10.30 saya ada kelas. Dekat Mukhlisin. Surah Mukhlisin dekat Ceras. Kalau dah datang lagi bagus. Dengar 2 jam duduk kan. Datang dari jauh, dengar 2 jam, berbaru dah sikit. Okey, insyaAllah. Hari ni hari Khamis. Kelas lepas ni pukul berapa? Pukul 5. Betul Ustaz, pukul 5 sampai 6. Pukul 5, lepas tu kelas maghrib. Kelas maghrib saya pergi surau dalam balai. Balai. Kalau nak pergi sana pun tak apa, nak jumpa. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur. Amin.
Alhamdulillah, Alhamdulillah.